Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakar Akmal bin Zakaria. Saya daripada kumpulan 8. Hari ini saya dan rakan-rakan sekumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk etika sebagai isu kefalsafahan. Jadi, hasil pembelajaran untuk tajuk ini ialah yang pertama, kami akan membentangkan tentang apa itu etika sebagai epistemologi. Yang kedua, apakah etika dalam kehidupan yang sejahtera? Yang ketiga, terangkan konsep etika dalam pelbagai agama. Yang keempat, apakah maksud nilai sepunya dalam konteks falsafah? Dan yang terakhir, fahami konsep sejahtera dari segi masyarakat, ekonomi, politik dan pendidikan. Okey, untuk pengenalan untuk tajuk etika dalam berfalsafah. Falsafah merupakan konsep di mana menerangkan tentang cintai ilmu atau cinta akan kebijaksanaan. Falsafah amat penting dipelajari dan dikuasai oleh setiap manusia agar dapat menjadikan manusia mempunyai objektif dan matlamat yang jelas dalam kehidupan. Menguasai falsafah dapat membentuk minda berfikir dengan cara yang betul sehingga dapat berfikir dengan betul, jelas dan dapat menentukan tujuan pemikiran tersebut dengan jelas dalam kehidupan seharian. Falsafah ini juga penting dalam kehidupan agar kita dapat mengikut cara hidup yang betul berpandukan ajaran agama yang sebenar. Falsafah ialah aktiviti memikir dan menyelidik tentang segala perkara yang berada di alam ini. Agama mengajar manusia untuk berfikir dan menyelidik tentang segala perkara di atas muka bumi ini. Tambahan pula, agama menyarankan supaya manusia berfikir dan melakukan kajian tentang segala perkara di alam ini. Penyelidikan tersebut akan dapat membantu manusia meneroka pelbagai cabang ilmu yang baharu. Ilmu-ilmu tersebut akan memberi faedah dan berguna kepada manusia. Etika pula bermaksud sikap atau adab yang akan menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, etika bermaksud prinsip moral, akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Jadi, pentingnya etika dalam berfalsafah ini dapat memberi kesan positif kepada manusia beradab ketika mencari ilmu dan memikirkan sesuatu perkara di alam ini dapat menjadikan kita seorang manusia yang berjaya dalam kehidupan. Justru itu, etika berfalsafah adalah sangat penting dan dituntut oleh agama untuk memastikan ilmu yang dituntut dan perkara yang difikir dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Seterusnya, rakan saya akan membentangkan untuk subtopik yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Muhammad Nur Arfan bin Tuan Zuraimi dan saya akan membentangkan etika sebagai epistemologi amali. Okey, so apa maksud umum untuk etika epistemologi amali ini adalah salah satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya yang baik ataupun buruk. Satu proses pembuatan keputusan dalam memahami apa yang betul dan apa yang salah. Okey, mari kita faham maksud etika dengan lebih dalam. Etika adalah salah satu disiplin ilmu yang mengkaji pelbagai isu dan tingkah laku manusia. Isu itu termasuklah tentang baik buruk sesuatu disposisi dalaman, tentang adat, susila, tabiat, niat dan kebebasan seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan ataupun perkara. Beralih kepada epistemologi yang berasal daripada episteme, iaitu bermaksud ilmu, dan logos yang bermaksud sains atau kajian. Dan apabila digabungkan bermaksud kajian tentang ilmu. Okey, beralih kepada amali pula. Amali adalah pinjaman bahasa Arab iaitu amali, iaitu bermaksud penerapan sesuatu ilmu yang diajar melalui sebuah projek atau perbuatan di dunia nyata.
Okey, dalam etika sebagai epistemologi amali ini sangat berkait rapat dengan falsafah Cartesian dualism. Falsafah Cartesian dualism ini dikatakan oleh René Descartes. Okey, apa yang dikatakan oleh René Descartes ini? Iaitu I doubt, therefore I think. I think, therefore I am. Yang bermaksud saya berfikir, justru saya wujud. Falsafah Cartesian dualism ini memberi maksud dan mengubah pandangan hidup manusia pada zaman tersebut, iaitu kemunculan aliran dualism Cartesian telah memusnahkan keseimbangan antara Tuhan, manusia dan alam semesta. Yang pertama, Cartesian dualism ini membawa fahaman segala sesuatu itu terbahagi kepada dua bahagian. Berkait rapat dengan dualism, okey, apakah dua bahagian itu? Yang pertama, berfikir sebagai sifat mutlak manusia. Dan yang kedua, manakala alam benda sebagai makhluk yang tiada apa-apa nilai dan makna. Okey, beralih kepada seterusnya. Aliran ideologi yang bertunjangkan sekularisme ini berpegang kepada sistem pemikiran yang melihat realiti sebagai dua prinsip yang berasingan atau berbeza di antara satu sama lain. Hakikatnya aliran dualism ini telah mempengaruhi dan memberi impak besar kepada pandangan alam ataupun worldview dalam masyarakat barat maupun masyarakat Islam. Namun, apakah implikasi dualism Cartesian ini terhadap alam sekitar? Okey. Yang pertama, berlakunya mind-body problem. Yang seterusnya membawa kepada pemisahan minda dan elemen kerohanian daripada jasad, yang membawa kepada kemusnahan alam sekitar yang disebabkan oleh manusia tersendiri, iaitu alam sekitar tidak dijaga dan diurus dengan baik. Yang seterusnya membawa kepada alam hanya untuk dieksploitasi dan teori ekonomi moden yang tidak selari dengan agama. Ini membawa kepada kemusnahan atau bencana alam yang berlaku dan susah untuk manusia mengawalnya. Antara isu kemusnahan alam sekitar yang disebabkan oleh manusia adalah yang pertama, pembalakan haram, kepupusan flora dan fauna, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran cahaya, perubahan iklim, bencana Chernobyl ataupun kimia, tragedi Highland Tower dan juga pencemaran bunyi. Dan seperti dalam gambar tersebut adalah pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia secara haram untuk dijadikan tapak perumahan. Seterusnya adalah kesan dualism Cartesian anthropocentrism. Yang pertama adalah mengubah pandangan hidup ataupun worldview. Menurut Syed Muhammad Nakib Al-Atas, asal-usul konsep dualism mengandungi pandangan hidup tentang alam serta nilai-nilai yang membentuk budaya dan peradaban barat. Ia terbentuk dari buah fikiran, nilai kepercayaan, falsafah, dogma, doktrin dan teologi yang bertentangan, yang kesemuanya mencerminkan pandangan dualistik secara keseluruhan mengenai hakikat dan kebenaran. Pandangan dualism mengenai hakikat alam dan kebenaran bukan berdasarkan kepada pengetahuan. Ia adalah disalahkan atas dasar kepercayaan agama atau wahyu, tapi ia didasarkan atas falsafah yang berasaskan penilaian rasional manusia yang bersifat relatif dan sangat bergantung kepada ruang dan waktu. Oleh sebab konsep dan falsafah dualism yang mengajar setiap perkara itu terjadi daripada dua unsur yang berbeza dan saling berlawanan, maka ilmu pengetahuan dan agama di barat harus dipisahkan kepada dua perkara ataupun dipanggil secularism. Agama difahami sekadar untuk urusan peribadi. Hal ini adalah berkait rapat dengan kemunculan Renaissance yang melahirkan sekularisasi, iaitu pemisahan di antara urusan dunia dan akhirat. Selain itu, ia juga bercorak anthropomisme, iaitu menempatkan manusia sebagai pusat segala-galanya. Fahaman anthropomisme ini telah mendorong munculnya sesuatu peradaban yang berteraskan sekularisme. Sekularisme merupakan suatu bentuk dualisme baru yang memisahkan sama sekali urusan-urusan duniawi dengan peranan agama dan Tuhan. Okey, yang kedua adalah pembaratan pendidikan.
Ia adalah merupakan satu usaha yang berterusan oleh puak kolonis barat bagi menjauhkan Islam dari pemikiran dan akidah umat Islam. Kejayaan mereka telah mendidik anak-anak umat Islam dengan sistem pendidikan barat dan membentuk mereka sebagai pemimpin umat yang tidak mempunyai asas Islam. Mereka yang dididik disogok dengan pemikiran dan cara hidup barat dan disisihkan pula ajaran Islam yang sebenar daripada diri mereka. Ini telah diakui sendiri oleh Bernard Lewis yang mengatakan kejayaan besar barat ialah membentuk generasi kepimpinan umat Islam yang mereka sendiri ingini, iaitu orang barat. Kolonis barat telah juga membawa sistem pelajaran yang menjadikan umat Islam lupa akan asal-usul mereka, jahil akan kemampuan mereka, malah hilang identiti Islam mereka dan juga kepribadian Islam mereka. Amalan dan dasar pendidikan penjajah telah mendominasi sistem pendidikan kontemporari sehingga ia sukar untuk diubah pada zaman sekarang. Seterusnya adalah kolonialisme dan juga modernisme. Dari sudut sejarah, gerakan penjajahan atau kolonialisme ini terhadap negara umat Islam sudah bermula sejak abad 11 Masihi sehingga 13 Masihi, iaitu selepas peperangan salib berlaku. Ia merupakan usaha penjajahan untuk memperluaskan pengaruh politik dan ekonomi sehingga berlakunya penaklukan di timur, khususnya di dunia Islam. Ia dimulai oleh Sepanyol, kemudian Portugis, kemudian Belanda, Inggeris, Perancis, Amerika dan diikuti oleh negara-negara besar yang lain. Daripada aspek politik, kolonialisme menyebabkan kehilangan kuasa politik dan pemerintahan orang Islam beralih kepada barat. Penguasa tradisional hanya dijadikan boneka oleh mereka. Cabaran terbesar juga apabila semua undang-undang yang sedia ada telah digantikan dengan sistem undang-undang barat dan seterusnya membawa kepada pemisahan agama dalam urusan kenegaraan. Yang seperti contoh, pada zaman Tanah Melayu dahulu kala, sistem kerajaan telah diambil alih dan ditukar oleh puak-puak barat ini. Modernisme pula merupakan satu pandangan hidup keduniaan yang memuja dan mempertuhankan kemodenan. Bagi golongan mereka, agama dan tradisi adalah lamban kekolotang dan sebaliknya kemodenan merupakan simbol kemajuan dan ketamadunan. Hakikatnya, tanpa disedari, melalui globalisasi atas nama gaya hidup moden, umat Islam terus ditakluki dan dikuasai oleh dunia barat hingga kini dan juga mungkin pada masa hadapan. Assalamualaikum, saya Siti Nur Elina binti Muhammad Effendi akan membentangkan tentang apakah etika kehidupan yang sejahtera. Pada dasarnya, etika seseorang itu sebahagian besar telah dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya adalah faktor keluarga, rakan, pengalaman kehidupan, keadaan serta nilai peribadi dan prinsip normal. Pertama sekali adalah faktor keluarga. Kepribadian seseorang itu seharusnya dibentuk pada usia yang awal kerana ibu bapa dan ahli keluarga adalah orang-orang penting untuk memainkan peranan dalam membentuk dan menerapkan nilai-nilai yang baik untuk diterapkan kepada anak-anak mereka. Ibu bapa juga merupakan figura pertama yang hadir dalam kehidupan anak-anak mereka. Oleh itu, merekalah tempat rujukan pertama untuk bertanya, untuk belajar tentang perkara-perkara baharu dan tidak dinafikan seseorang itu lebih selesa bersama dengan keluarga mereka kerana hubungan kekeluargaan itu telah terbina sejak mereka kecil lagi. Segala kepribadian itu dapat diperlihatkan dari segi budaya, nilai-nilai murni dan sosial mereka apabila mereka berhadapan dengan ramai orang. Sebagai contoh, sejak kecil mereka pasti telah melihat bagaimana cara percakapan dan pertuturan yang diamalkan oleh ibu bapa mereka apabila bertemu dengan rakan-rakan yang lain. Ibu bapa yang mementingkan etika ini sangatlah disegani kerana segala perbuatan mereka telah dirakamkan dalam setiap minda anak-anak mereka. Jika ahli keluarga sendiri menunjukkan etika yang buruk seperti mencuri, menipu dan sebagainya, tidak mustahil institusi kekeluargaan itu tidak dapat dicapai kerana ia telah menjadi ikutan kepada anak-anak mereka. Yang kedua adalah faktor rakan.
Rakan merupakan orang kedua terpenting selain daripada keluarga kerana merekalah tempat untuk individu itu meluahkan segala perasaan dan emosi jika suara mereka tidak didengari oleh ahli keluarga sendiri. Ini menunjukkan bahawa etika seseorang itu bergantung juga dengan bagaimana rakan yang mereka dekati dan pilih untuk ada di samping mereka. Jika mereka berkawan dengan rakan yang amanah, bertanggungjawab dan baik, maka terbentuklah etika yang baik. Tetapi jika mereka salah memilih rakan, sebagai contoh rakan yang suka mencuri, tidak bertanggungjawab dan menipu, maka dengan mudahnya mereka akan terikut tingkah laku tersebut. Sama juga jika mereka telah berada dalam alam pekerjaan, memilih rakan sekerja yang mempunyai nilai-nilai moral yang baik juga akan mempengaruhi etika seseorang itu untuk terbentuk. Yang ketiga adalah faktor pengalaman kehidupan. Setiap individu mempunyai kisah dan pengalaman kehidupan mereka sendiri. Etika seseorang itu dapat dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang telah mereka hadapi. Sebagai contoh, jika mereka mempunyai tanggapan bahawa pengambilan rasuah adalah tidak menyalahi undang-undang dan perkara tersebut tidak sama sekali dilaporkan kepada pihak berkuasa, maka ia akan mempengaruhi kehidupan seseorang itu. Rasuah amatlah bertentangan dengan undang-undang negara dan dalam agama Islam juga telah diingatkan supaya manusia menjauhi perkara-perkara tersebut kerana ia akan membawa impak yang negatif kepada kehidupan seseorang. Seterusnya adalah faktor keadaan. Kehidupan mempunyai banyak ujian yang perlu dihadapi oleh setiap manusia di muka bumi ini. Kerana itulah lumrah kehidupan. Maka keadaan ini akan mempengaruhi banyak perubahan etika terhadap seseorang itu. Sebagai contoh, ketika menghadapi kesempitan hidup seperti tiada wang untuk menampung perbelanjaan seharian, maka keadaan ini akan memaksa seseorang itu untuk bertindak di luar kawalan dengan mencuri barang di kedai runcit, meragut dan lebih teruk lagi sehingga terjadi pembunuhan. Faktor keadaan inilah yang telah banyak terjadi tanpa disedari oleh orang-orang sekeliling. Membentuk etika yang baik perlulah disokong dengan segala sudut supaya etika yang baik dapat diterapkan dengan lebih mudah. Akhir sekali adalah faktor nilai peribadi dan prinsip normal. Nilai peribadi seseorang itu pasti boleh dilihat dari segi kerjaya dan keluarga. Seseorang yang mempunyai kerjaya yang baik sangatlah penting untuk meneruskan hidup, tetapi ada dalam kalangan manusia yang salah mengartikannya. Dalam kata lain, jika seseorang itu lebih mementingkan diri untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan darjat di mata masyarakat berbanding berbakti kepada semua pihak, maka etika mereka sebenarnya telah salah tersimpang. Akan tetapi, jika seseorang itu lebih mementingkan kekeluargaan, mereka akan sedaya upaya menjaga kepentingan keluarga terlebih dahulu berbanding kerjaya. Hal ini kerana dalam diri individu tersebut telah tersemat etika yang baik dalam diri sebagaimana segala tindakan mereka adalah mengutamakan kepentingan semua pihak tanpa ada niat yang lain. Dalam Islam terdapat dua fahaman, iaitu fahaman rasionalisme dan juga fahaman tradisionalisme. Fahaman rasionalisme dipercayai oleh golongan Mu'tazilah, manakala fahaman tradisionalisme dipercayai oleh golongan Asy'ariyah. Fahaman tradisionalisme mempercayai bahawa wahyu merupakan sumber untuk moral dan etika, manakala rasionalisme mempercayai bahawa baik dan buruk boleh dikenali tanpa bantuan wahyu kerana sifat intrinsik manusia. Pendapat golongan Mu'tazilah ditentang kerana dianggap keliru oleh Asy'ariyah apabila beranggapan bahawa seseorang yang rasional dapat membezakan antara yang baik dan buruk melalui pemikiran intelektual dan intuisi. Walau bagaimanapun, kedua-dua fahaman ini mempunyai dua ciri utama, iaitu etika dalam Islam tidak melawan fitrah manusia dan etika dalam Islam bersifat rasionalistik. Said Muhammad Naqib Al-Atas, iaitu cendekiawan Muslim yang berasal dari Malaysia, berpendapat bahawa etika merupakan sebahagian dari agama dan berpusat di psikologi jiwa manusia dan berkait dengan kehidupan politik dan sosial. Kedua, beliau juga berpendapat bahawa ilmu mempelajari etika merupakan akhlak dan juga salah satu cabang penting dalam agama Islam.
Ketiga, beliau berasa bahawa Islam mempunyai ciri spiritual dan menentang etika sekularisme yang tiada unsur agama, kerana etika sebenar diperolehi melalui hubungan yang baik dengan Allah SWT. Prinsip etika diperoleh melalui wahyu dan rasio ataupun akal. Dan terakhir, Allah SWT menunjukkan manusia dua pengetahuan, iaitu yang baik dan yang buruk. Dan manusia bebas untuk memilih perkara yang baik atau buruk, tetapi manusia perlu bertanggungjawab dengan pilihan sendiri. Dalam agama Kristian pula, etika ialah prinsip dari keimanan Kristian yang menjadi tindakan dan bersifat universal. Etika merupakan sesuatu yang bersifat terbuka dan dinamik yang bergerak dalam ruang dan masa. Etika merupakan interaksi antara disiplin dan ilmu yang menitik beratkan konteks budaya serta masalah besar sambil peka dengan perkembangan. Walau bagaimanapun, mereka telah mengalami kesukaran untuk membezakan tingkah laku orang Kristian dan bukan Kristian. Jadi, dokumen prinsip-prinsip etika telah diwujudkan untuk mengatur hidup orang Kristian. Selain itu, terdapat juga Rule of Saint Benedict, iaitu usaha untuk memahami tanggungjawab hidup membiara. Pada abad ke-17, etika lebih berjurus kepada penggunaan khusus yang bersifat rasional dan dipengaruhi pencerahan agama. Akhirnya, etika Kristian diertikan sebagai pengetahuan dan pemahaman kata dan tindakan yang mengikuti pemahaman dan ajaran agama Kristian. Dalam agama Buddha, etika dikenali sebagai sila ataupun dasar utama untuk mengajar agama dan perkara seperti karakter dan kualiti seseorang. Sila mempunyai dua maksud, iaitu sifat, karakter, watak, kelakuan dan juga latihan dan pelaksanaan moral, kelakuan baik dan juga bermoral. Sila disebut sebagai manusa dhamma ataupun mengajar orang kerana kebajikan ini membahagikan seseorang. Terdapat 5 kebajikan dalam agama Buddha ataupun Pancasila dan kelima-limanya ialah menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan seksual, menghindari diri dari menipu dan juga menghindari minuman keras. Agama Buddha juga mempercayai karma, iaitu konsekuensi kehidupan akan diterima sesuai dengan karma dalam hidup. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan baik. Selain itu, terdapat juga 8 jalan sejati untuk menghilangkan kesedihan pengikut agama Buddha. Kesimpulannya, agama Buddha mendorong pengikutnya untuk melakukan perkara baik, iaitu 5 Pancasila dan juga mengikut 8 jalan sejati. Assalamualaikum. Nama saya Sarah Safia dan saya akan menyambung pembentangan untuk konsep dualisme dan mind body problem. Jadi, apa itu konsep dualisme ni? Dualisme adalah konsep yang bermaksud dua benda yang wujud ataupun dua elemen yang wujud yang membawa maksud bertentangan antara satu sama lain. Contohnya antara otak dan pemikiran dalam otak tu, orang Cina menggunakan konsep dualisme ni dalam konsep yin dan yang. Falsafah dualisme ni ada 4 jenis aliran, which is aliran naturalisme, materialisme, atheism dan reductionisme. Untuk naturalism, falsafah naturalism ini bermaksud falsafah yang menerima nature, iaitu alam, sebagai keseluruhan realiti. Nature ada pelbagai erti, dari dunia yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Asas falsafah naturalisme. Yang pertama, alam boleh dikenali melalui panca indera manusia. Yang kedua, terima kaedah saintifik tetapi masih terima segala yang berpunca dari alam. Dan yang terakhir, berpendapat bahawa manusia tidak harus menjauhkan diri dari alam. Yang seterusnya, materialisme. Materialisme bermaksud materia, iaitu benda yang berjirim dan berjisim. Seterusnya, kewujudan materialisme hanyalah berunsurkan material lalu pemikiran, jasad, pengetahuan, alam berkembang daripada material. Materialisme juga menolak kepercayaan metafizik. Asas kefahaman materialisme. Segala yang wujud datang dari material,
tidak percaya alam ghaib. Panca indera adalah satu-satunya alat mendapatkan ilmu pengganti agama, dan terakhir, kecenderungan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Seterusnya ialah atheism. Atheism iaitu atheist dan bermaksud tanpa Tuhan. Aliran ini tidak percaya atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Seterusnya ialah reduksionism. Reduksionism ialah aliran reduksionism bertujuan untuk merapatkan jurang antara ilmu sains dan kemanusiaan. Reduksionism ialah satu fahaman yang segala-galanya mestilah diturunkan kepada satu konsep asasi yang mesti dipersetujui oleh semua. Scientism adalah ideologi materialistik yang menyamakan seluruh realiti dengan material. Scientism juga menolak segala sesuatu yang tidak memiliki data serta fakta empirik seperti aliran teologi. Scientism meletakkan martabat sains begitu tinggi sehingga menjadikan sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak. Scientism juga menolak ilmu wahyu sebagai sumber kebenaran. Seterusnya ialah positivism. Positivism ialah satu sistem falsafah yang didasarkan kepada fakta-fakta yang nyata dan berdasarkan hukum-hukum sains. Positivism percaya bahawa sains merupakan satu-satunya pengetahuan yang sah, manakala fakta adalah paling sesuai untuk menerangkan tujuan pengetahuan. Seterusnya ialah Cartesian dualism. Cartesian dualism ini merupakan kehidupan tanpa kesatuan dan harmoni. Dualism terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama egoism, anthropocentrism dan yang terakhir Eurocentrism. Jadi saya akan sambung untuk Eurocentrisme. Jadi Eurocentrisme ni adalah macam satu ajaran yang terhasil daripada konsep dualisme tadi, dan bila ajaran Eurocentrisme ni dah terhasil, bermaksud contohnya ajaran barat dengan ajaran Islam. Jadi ajaran barat yang mengkolonisasikan negara-negara Islam yang dijajah, berlakulah penjajahan epistemologi, penjajahan manusia dan penjajahan wilayah. Under penjajahan epistemologi berlaku terhasillah konsep epistemic arrogance dan juga anthropogeny. Egoism bermaksud aku. Egoism ialah teori yang menganggap sesuatu nilai itu baik apabila ia menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan individu sendiri. Individu yang berpegang kepada falsafah ini percaya bahawa mereka harus mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan faedah kepada diri sendiri. Teori ini bersifat individualistik. Yang seterusnya ialah anthropocentrism. Anthropocentrism ini berasal dari perkataan Yunani iaitu anthropos, yang bermaksud manusia, dan kepercayaan bahawa manusia adalah entiti paling penting dalam semesta. Anthropocentrism mentafsirkan atau menganggap dunia dari segi nilai dan pengalaman manusia. Istilah ini boleh digunakan secara bergantian dengan kemanusiaan, dan beberapa merujuk kepada konsep itu sebagai keunggulan manusia atau keistimewaan manusia. Anthropocentrism dianggap sangat tertanam dalam banyak budaya manusia moden dan tindakan sedar. Ini adalah konsep utama dalam bidang etika alam sekitar dan falsafah alam sekitar, di mana ia sering dianggap sebagai punca utama masalah yang dicipta oleh tindakan manusia dalam ekosfera. Yang seterusnya ialah Eurocentrism. Eurocentrism ataupun kepercayaan berpusatkan Eropah merujuk kepada kecenderungan untuk mentafsir sejarah dan budaya masyarakat bukan Eropah dari sudut perspektif pandangan Barat. Menurut J.M. Bloch,
kepercayaan tersebut adalah satu bentuk teori peresapan budaya berpusatkan Eropah, iaitu Eurocentric diffusionism, yang mempercayai Eropah sebagai pencetus peradaban manusia sama ada di kawasan yang tertentu atau di seluruh dunia. Kolonisasi berpaksikan Eurocentrism. Pandangan Eurocentrism ini termasuk mengabaikan nilai masyarakat bukan Eropah dilihat lebih rendah daripada masyarakat Barat, serta mengabaikan apa yang orang Asia atau orang Afrika lakukan kepada masyarakat Barat. Gagasan ini melihat sejarah masyarakat bukan Eropah sebagai sebahagian daripada pengembangan Eropah dan pengaruh civilizing, iaitu proses tamadun. Ada 3 kaedah penjajahan, iaitu yang pertama, penjajahan epistemologi, yang kedua, penjajahan manusia, dan yang terakhir, penjajahan wilayah atau penjajahan tanah. Yang pertama, kolonisasi penjajahan epistemologi ialah membangunkan ilmu kolonial berasaskan kerangka epistemologi rasionalism bagi membincangkan tentang agama, budaya, masyarakat, bahasa dan sebagainya. Sistem yang bertentangan dengan pandangan Barat dianggap sebagai ketinggalan zaman. Memperkenalkan kerangka pemikiran sekularisme dalam pemikiran masyarakat. Dan yang terakhir, penjajahan epistemologi mewujudkan karakter epistemic arrogance. Epistemic arrogance atau keangkuhan cendekiawan berlaku apabila keyakinan terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan keupayaan untuk mengetahui menjadi berlebih-lebihan. Ilmu-ilmu yang berasal dan berkembang dari Eropah Barat, Itali, Perancis, England, Jerman dan Amerika Syarikat telah dijadikan penanda aras dan rujukan sejagat, iaitu rujukan universal tentang sistem, struktur dan sifat universiti dan ilmu. Ia turut menafikan kepentingan, keberadaan dan peranan sistem, struktur dan sifat universiti dan ilmu lain yang bukan bercirikan Eropah Barat. Ilmu kolonial. Ilmu kolonial adalah ilmu yang mengumpulkan segala maklumat tentang masyarakat tanah jajahan bagi tujuan pengawalan dan pemantauan yang sepatutnya. Ilmu kolonial berasaskan dasar dan epistemologi, falsafah, pendekatan, metodologi dan tafsiran yang dilakukan oleh sarjana penjajah kolonial British terhadap masyarakat tanah jajahan. Tujuannya untuk menguasai aspek politik dan pemikiran masyarakat tanah jajahan. Sewaktu penjajahan, Pejabat Tanah Jajahan Colonial Office di London telah menetapkan dasar agar ilmu dan korpus ilmu kolonial diwujudkan bagi memastikan penjajahan dapat bertahan lama. Dan seterusnya, kolonisasi ilmu. Kolonisasi ilmu bermaksud proses menjadikan pendidikan itu dikuasai oleh pengaruh-pengaruh tertentu. Contohnya dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Kolonisasi ilmu berlaku tahap demi tahap sehinggalah pengaruh Barat menjadi naratif secara terang-terangan dalam pendidikan. Hal ini dapat disedari melalui metode pembelajaran yang memisahkan nilai-nilai keagamaan dan keduniaan. Penjajah Barat memberi perhatian yang serius dalam bidang pendidikan di negara-negara yang mereka jajah. Melalui proses kolonisasi ilmu, penjajah Barat sentiasa berusaha melahirkan anak-anak pribumi yang berfikiran penjajah. Okey, jadi antara cabang-cabang kolonisasi daripada kesan anthropocentrism tadi adalah penjajahan manusia. Jadi penjajahan imperialism menggunakan alasan kemunduran dan kerendahan wilayah bukan Eropah bagi menjustifikasi keperluan kepada penjajahan kolonialisme. Proses kolonisasi diperlukan bukan sahaja sebagai penakluk tapi juga sebagai pencetus kemajuan dan modernisasi atau pengeropahan. Penjajahan manusia menekankan tentang idea kemajuan sejarah melalui teori kemajuan yang dipegang berdasarkan pemikiran sejarah berpusatkan Eropah.
And then cabang terakhir untuk kolonisasi adalah penjajahan wilayah. Jadi penjajahan wilayah ni memenuhi inspirasi konsep kolonialisme yang dipengaruhi oleh slogan Gold, Glory and God. Jadi negara-negara barat dia dah tak colonize negara dekat Eropah dah, dia dah pergi kepada negara-negara dekat timur. Jadi antara faktor-faktor wilayah-wilayah dekat timur yang negara barat ni akan pilih adalah pertama, lokasi yang strategik. Yang kedua, bahan mentah yang ada dekat wilayah tersebut. Yang ketiga, kesan revolusi industri. Dan yang keempat, pasaran baharu. Sebab pasaran dekat Eropah sukar dan persaingan sengit untuk mendapatkan lokasi dan pasaran baru pengeluaran masing-masing. Okey, seterusnya implikasi kolonisasi melalui gagasan Eurocentrisme. Jadi antara kesan-kesan kolonisasi ni adalah ketamakan kapitalis. Eurocentrisme dan kolonialisme menjadi pemangkin ketamakan kapitalis-kapitalis global untuk memaksimumkan keuntungan mereka tanpa menghiraukan eksploitasi dan ketidakadilan kepada negara-negara yang dijajah. Kesan yang seterusnya, ia akan melebar jurang politik, ekonomi dan sosial. So, kolonialisme mengakibatkan kewujudan jurang pemisah antara negara-negara sebelah utara dengan negara-negara sebelah selatan. Dan kesan yang terakhir ialah menyemarakkan proses antropogenik. Antropogenik ni adalah pencemaran yang disebabkan oleh manusia. So, egoisme dan saintisme memberikan kesan kepada kemusnahan ekologi dan alam sekitar disebabkan oleh penggunaan sains dan teknologi yang bersifat memusnahkan dan mencemarkan. Okey, kita boleh tengok dengan lebih dalam apa maksud antropogenik. So, antropogenik adalah kesan atau akibat yang dihasilkan atau dibuat oleh manusia atau sesuatu yang berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia. So, sumber pencemaran antropogenik adalah istilah untuk pembakaran terbuka, pembukaan tanah untuk tujuan pertanian, peningkatan bilangan kenderaan bermotor serta kepesatan kegiatan perindustrian. So, antropogenik akan beri kesan kepada kemusnahan alam, ekosistem dan eksploitasi alam. Ini adalah antara kesan-kesan daripada sikap antropogenik manusia. Jadi, ini adalah apabila alam kita semakin dirosak dan bawa kesan-kesan macam masalah kesihatan dan masalah hamba dan sebagainya. Hasil daripada kolonisasi negara-negara barat kepada negara-negara timur, muncullah konsep dekolonisasi, iaitu penjajahan daripada pemikiran negara-negara barat ni. Jadi antara cara untuk sesebuah negara timur tu mendekolonisasikan, mereka menggunakan konsep islamisasi, pemikiran kearifan tempatan, watan, insan ekologikal dan juga yang terakhir melalui konsep sejahtera untuk menjajahan daripada negara barat. Okey, jadi epistemic arrogance yang tadi merupakan kesan daripada jajahan epistemologi, daripada kesan kolonisasi daripada Eurocentrism. Kita nak dekolonisasikan kepada epistemic humility. Jadi epistemik ni, perkataan ini bermaksud segala yang berkaitan dengan pengetahuan. Jadi nilai murni yang muncul daripada pengiktirafan kepada kerapuhan keyakinan epistemik, iaitu keyakinan yang diterapkan kepada proses untuk mendapatkan, menilai dan menggunakan pengetahuan. Jadi kita nak tukar daripada epistemic arrogance yang bermaksud kesombongan dan kemegahan intelektual kepada epistemic humility, iaitu yang bermaksud tawaduk dan rendah diri. Okey, epistemic humility boleh difahami sebagai perasaan rendah hati atau rendah diri terhadap andaian kepada pemahaman sendiri. Contohnya, kita mengakui diri kita sendiri tidak mengetahui apa-apa atau tak tahu banyak perkara. Epistemic humility juga bermaksud kita mengakui bahawa pemahaman kita terhadap dunia tak lengkap dan kesannya kemungkinan kamu tidak memahami sesuatu perkara secara jelas seperti yang kita rasakan.
Gagasan epistemic humility yang bermaksud merendah diri untuk belajar diperlukan untuk membangunkan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Jadi epistemic humility ni adalah satu konsep yang sangat penting untuk kita menjadi insan yang bersepadu, insan yang sejahtera dan insan yang ekologikal. Jadi ni adalah antara karakter-karakter utama atau nilai-nilai utama yang kita perlu ada atau perlu tahu untuk mencapai epistemic humility ni. Yang pertama, konsep semakin berisi semakin tunduk. Yang kedua, sintesis ilmu dan amal. Yang ketiga adalah insan berilmu bersepadu. Jadi egoism yang merupakan kesan daripada epistemic arrogance tadi, kita akan tukarkan kepada ecological, iaitu tidak lagi memikirkan pasal egoisme, iaitu teori yang bersifatkan individualistik, dan memikirkan kepada ecological yang bersifat memikirkan makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi ini. Oleh itu, kita perlu menjayakan konsep insan bersepadu, iaitu kita perlu menjadi insan yang bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Untuk menjadi tersebut, kita perlulah tahu maksud sejahtera, iaitu istilah berkonotasi positif yang bermaksud aman dan makmur, senang dan tenteram dan terpelihara daripada bencana. Okey, jadi elemen-elemen yang berada kat dalam lingkaran sejahtera ni adalah elemen-elemen yang penting untuk sebuah individu tu menjadi sejahtera, iaitu mereka akan jadi menyebabkan individu yang sejahtera akan melahirkan surrounding yang sejahtera dan keluarga dan menyebabkan satu negara menjadi sejahtera. Ini antara skop dalam lingkungan falsafah sejahtera tadi, iaitu ada norm, ada spiritual, ada psychological, intellectual, kognitif, cultural, ethical, emotional, ecological, economic dan societal dimensions. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Ahmad bin Saiful Abdul Hamid dan saya akan membentangkan tentang konsep sejarah di dalam segenap lapangan kehidupan yang merangkumi aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Penjajahan dan kemudiannya dekolonisasi telah memberi banyak impak kepada kehidupan harian kita, tetapi sebelum itu kita harus memahami maksud dekolonisasi terlebih dahulu sebelum dapat membincangkan impaknya terhadap kehidupan harian. Dari sudut bahasa, istilah dekolonisasi amat berkait rapat dengan istilah koloni dan kolonisasi. Koloni bererti tanah jajahan, manakala kolonisasi bermaksud proses menjadikan sesuatu wilayah sebagai koloni atau lebih dikenali sebagai penjajahan. Dekolonisasi pula bererti proses membebaskan sesuatu wilayah daripada kuasa penjajah atau juga dikenali sebagai penyahjajahan. Dari sudut istilah, kolonisasi bermaksud sesuatu proses atau keadaan, iaitu sistem kuasa berpusat mendominasi tanah jajahan baharu yang berada di kawasan sekitarnya. Keadaan ini menyebabkan subjek dominasi tersebut tertakluk kepada kuasa penjajah dalam pelbagai aspek seperti fizikal, material, sosioekonomi, politik, pemikiran dan intelektual. Manakala istilah dekolonisasi adalah bersifat derivatif daripada istilah kolonisasi. Ia membawa maksud keadaan atau proses pembebasan daripada cengkaman kuasa penjajah dari sudut fizikal, material, politik, ekonomi dan budaya. Definisi yang paling sering digunakan adalah pengunduran kuasa penjajah dari tanah jajahan dan pemerolehan kebebasan dan kemerdekaan politik dan ekonomi oleh penduduk di tanah jajahan. Setelah memahami apakah itu dekolonisasi, marilah tengok apa impak sejarah tersebut dalam kehidupan harian. Pertama sekali adalah dari sudut sistem politik. Sistem politik demokrasi muncul menggantikan sistem empire dan monarki. Demokrasi datang dengan pakej kebebasan bersuara, kebebasan memilih, sistem pilihan raya, hak asasi manusia dan sebagainya.
Kedua adalah dari sudut ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis dan perdagangan terbuka menjadi anutan kebanyakan negara membangun di dunia ketiga bagi memacu perkembangan ekonomi di peringkat lokal dan global. Seterusnya adalah dari sistem sosial. Dekolonisasi berjaya mengubah wajah masyarakat daripada berpusat barat kepada berpusat nilai kemasyarakatan setempat, ataupun lebih dikenali daripada Eurocentric values kepada local value based system. Ini dapat dilihat melalui perkembangan sosio-budaya masyarakat tempatan yang mempunyai kerangka tersendiri dan mengangkat tradisi serta norma tempatan yang jauh bertentangan dengan nilai serta budaya kolonisasi. Rakyat menjadi pihak berkepentingan utama ataupun boleh juga dikatakan main stakeholder dalam sistem sosio pasca kolonial, dan pembangunan sosial dijadikan agenda utama pembangunan negara. Seterusnya dari sistem pendidikan. Bidang yang paling terkesan dengan kolonisasi adalah sistem pendidikan. Walaupun kolonisasi telah berlaku hampir 6 dekad yang lalu, namun sistem pendidikan di kebanyakan negara di dunia masih lagi berkiblatkan kerangka dan paradigma barat. Pelbagai bentuk gerakan intelektual telah dan sedang diperjuangkan bagi mengembalikan sistem pendidikan ke landasan yang sebenar, berbaksikan epistemologi bertuhan melalui pendekatan islamisasi ilmu dan integrasi ilmu. Kesedaran dalam kalangan masyarakat semakin meningkat kesan pakej sistem pendidikan acuan barat yang bukan melahirkan insan, bahkan menghasilkan manusia tanpa roh untuk tujuan aktiviti ekonomi kapitalis dunia. Cabaran dekolonisasi sistem pendidikan merupakan agenda jangka masa panjang yang perlu disusun secara kolektif, bersepadu dan terancang. Akhir sekali adalah dari segi kemasyarakatan. Institusi keluarga membentuk masyarakat dan tafsiran tentang konsep masyarakat sejahtera terbahagi kepada pandangan Islam dan Barat. Aspek fizikal, mental dan emosi ialah titik yang menyamakan kedua-dua pandangan kecuali rohani. Dekolonisasi berjaya mengubah wajah masyarakat terhadap berpusat barat kepada berpusatkan nilai masyarakat daripada berpusatkan nilai masyarakat setempat. Ini dapat dilihat melalui perkembangan sosio-budaya masyarakat tempatan yang mempunyai kerangka tersendiri dan mengangkat tradisi serta norma tempatan yang jauh bertentangan dengan nilai serta budaya kolonisasi. Rakyat menjadi pihak berkepentingan utama dalam sistem sosio pasca kolonial, dan pembangunan sosial dijadikan agenda utama dalam pembangunan negara. Kesimpulannya, dekolonisasi adalah berlawanan dengan kolonisasi. Penjajahan negara yang berlaku pada masa lalu telah memberi impak dan kesan yang mendalam terhadap sosio-ekonomi negara serta pemikiran rakyatnya. Walaupun kemerdekaan Malaysia telah tercapai pada tanggal 31 Ogos 1957, namun pemikiran bangsa dan rakyat yang sebagai ini masih belum bebas sepenuhnya dari pengaruh dan cengkaman luar yang dibawa ke negara kita. Kesedaran individu amatlah penting kerana itu sahaja cara yang dapat membuka mata hati manusia, kerana mereka bergantung sepenuhnya kepada kepercayaan yang kuat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj, bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Aliran dualisme dan sekularisme ialah dua bentuk penjajahan melalui minda ataupun dipanggil ideologi. Penyelidikan suatu maklumat perlulah dilakukan secara rapi sebelum kita boleh mempercayai perkara tersebut. Datangnya Islam dalam kehidupan ini memberi keterangan yang kukuh yang mampu menguatkan dasar kepercayaan sesuatu perkara. Hal ini demikian kerana sudah terbukti Al-Quran tentang kebenaran dan dalam setiap persoalannya.
Perkara yang terdapat dalam Al-Quran masih sah dan relevan sehingga kini, iaitu merangkumi perkara yang telah berlaku dan perkara yang bakal berlaku. Menurut George Santayana pula, siapa yang tidak belajar dari sejarah akan ditakdirkan untuk mengulanginya. Implikasi falsafah barat yang menggugurkan aspek kerohanian menyebabkan setengah manusia menafikan ilmu ketuhanan. Sebaliknya, mereka hanya berfokuskan kepada sains dan bukti yang abstrak semata-mata. Penerokaan ilmu adalah wajib ke atas setiap individu berdasarkan ajaran Islam kerana ia merupakan fardu ain. Dengan ilmu, kita tidak mudah terpengaruh dengan maklumat yang tidak berasas. Sebaliknya, dapat membantu kita membezakan penipuan atau kebenaran sesuatu perkara. Seiring dengan perkembangan ilmu, adab juga perlulah dititik beratkan supaya memperoleh keberkatan dalam memperoleh ilmu. Kita juga perlulah mempunyai semangat mendalami ilmu yang tinggi dan inquiry yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam menyebarkan ilmu, kerana ada pepatah Arab menyebut, ilmu tanpa amal umpama pohon yang lebat daunnya tetapi tidak berbuah.